Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 yang memegang tajuk Al-Iddah akan menerangkan sebanyak sedikit tentang iddah ni. Okey. Tentang iddah ni saya akan bagi cakap spoiler lah dulu kan. Macam tu. Okey. Iddah ni macam dari segi kematian suami, macam kalau kematian suami dia kena iddah berapa. Okey. Lepas tu kalau dia cerai hidup dia kena iddah berapa, dan ada jenis-jenis dia apa semua kan. Okey. Lepas tu yang fasaq pula, okey, iddah untuk perempuan ni berapa pula. Macam tu. Sikit je spoiler. Okey, kita pergi next. Okey. Okey. Saya Nur Aida Natasha binti Muhammad Asri, I18303330. Saya bahagian yang menerangkan tentang maksud iddah, dalil, lepas tu hikmah dia. Okey, hikmah tak ada lagi kat sini dalam slide ni lah. Okey. Ta'rifu wa dalilul iddati. Ta'rif dan bukti-bukti iddah. Ta'rif dari lughatan ma'khudhah minal adadi. Dari segi bahasa iaitu diambil dari nombor. Okey, istilahan ismu limuddati ma'inati tatarabbathaha al-mar'ah ta'budan lillahi azza wa jalla aw tafji'an ala zawji aw ta'kidan min bara'ati ar-rahmi. Okey, maksud dia iaitu tempoh menunggu terhadap wanita yang tertentu, yang mana ia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi isteri yang kematian suami, diceraikan oleh suaminya ataupun dia fasah melalui mahkamah. Okey, dalil masyru'iyyati al-iddah. Okey, wal mutallaqati yatarabbathna bi anfusihinna salasata quru'. Okey, maksud dia adalah dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Okey, kalau korang boleh tengoklah, dalil ni adalah dalil untuk orang yang haid dan orang yang ada haid lah, orang cakap ada haid. Lepas tu orang ni diceraikan oleh suaminya, itu dicerai hidup. Bukannya kematian suami ataupun apa semua, bukan. Okey. Okey, kita pergi yang hikmah dia pula. Okey, al-hikmatu min masyru'iyyati iddah. Hikmah daripada iddah ni. Korang prefer buku, okey? Saya takut dalam slide saya ni ada kekurangan, kiranya macam dia terbalik ke apa semua. So orang tak faham, okey, korang boleh prefer buku. Dalam ni muka surat 157. Okey, korang tengok, amma al-mutawaffa anha zawjiha faqad syar'at al-iddah fi haqqiha lil ma'ani. Okey. Yang ni untuk kita tentang iddah yang kematian suami dia. Okey. Ni hikmah aja tau, bukan macam tempoh berapa lama, bukan. Ni adalah hikmah saja. Okey. Awal lil wafa'i bihaqqi zawjiha ar-rahili. Fa in ma qad faraduhu Allahu 'alaiha min taqdiri wal wafa'i wa husnul mu'amilatu lahu la yatanathibu ma'a i'radiha anhu bimujarridi wafatihi wa rahiluhu anha. Okey, maksud dia adalah lil wafa'u bihaqqi zawjiha ar-rahil, iaitu untuk memenuhi hak kematian suaminya. Okey, sesungguhnya apa yang Allah telah tetapkan kepadanya adalah rasa terhormat, iaitu kesetiaan dan perlakuan yang baik untuknya. Okey, la yatanathibu, tidak sepadan dengan keengganan kepadanya setelah dia meninggal ataupun pemergiannya. Okay, zanian lil ta'widu an al-urfi al-jahili allazi kana yafridu ala az-zawjati idza mata zawjiha an tahbitha nafsiha fi waqri madlimun aman kamilan wa an tadmahu nafsiha khila zalik bisuwadi wa talbitha bashai
al-mustakdhira min siyabiha. Okey, kat sini kita bercakap menerangkan tentang untuk mengimbangi kebiasaan orang jahiliah, iaitu yang dikenakan kepada isteri yang kematian suami. Okeylah. Kalau kita boleh nak cakap, orang jahiliah ni dia akan uji diri mereka dengan mengurung diri mereka dalam gelap selama 1 tahun. Dalam gelap ni maksudnya macam mengurung diri mereka tu macam dalam rumah, kiranya macam tak buat apa-apa apa semua kan. Kiranya mereka mengurung diri mereka tu. Kiranya mereka akan uji diri mereka tu dengan mengurung. Lepas tu dengan mereka akan memakai baju yang serba hitam. Serba hitam. Lepas tu mereka akan pakai baju yang buruk. Itu baju yang kusam apa semua. Kalau orang tengok macam buruk lah. Baju tu memang buruk. Macam tu. Okay. Muka surat 158. Yang zalik li'anna al-qadai ala adati. Yang tu. Ini kalau nak saya terang je lah kan. Okay. Sedikit saja. Iaitu kenapa mereka berbuat begitu adalah kerana perkara ini adalah adat dia orang. Kiranya dari dulu lagi orang mereka tu buat macam tu. Okey. Wa amma al-mufariqatu bi fasahi aw talaq. Okey, adapun edah itu dari segi dengan fasakh ataupun cerai hidup. Okey, fa in kana azwajati min zawati al-haidi aw kanat hamilan fa in hikamati min wujubi iddah fi haqqiha dabatu ansab wa hifdh al-mas'uliyat wa ta'kid min bara'ati ar-rahmi wal amara fi zalik wadih. Okey. Yang ni untuk adalah isteri daripada kalangan yang ada haid, lepas tu yang dengan keadaan yang mengandung iaitu hamil. Okey. Wujub depa wajib lah edah iaitu dalam hak dia itu. Okay. Dabatul ansab, menjaga nasab. Wahia fadlu maf'uliyat, iaitu menjaga tanggungjawab. Wa ta'kid, memastikan kekosongan rahim. Dan perkara yang jelas. Wal amara fi zalik, perkara yang jelas. Okay. Amma in kanat azwajati saghirah aw aisah la tahidu fal hikmah min wujubi al-idah alaiha tadhhiru fima yalim. Okey, adapun isterinya tu dari kalangan yang kanak-kanak, kiranya kanak-kanak yang tidak balik lah orang cakap. Lepas tu aisah, iaitu orang yang menopause, yang tidak ada haid dan tidak keluar haid dah. Maka wajiblah idah ke atasnya dengan munculnya keadaan ini. Okey. Al-makna yang pertama, al-makna al-ta'budi, iaitu makna penghambaan, allazi yatadumina al-insiyaq li amarallahi azza wa jalla, iaitu yang menjamin ketaatan kepada suruhan Allah. Kiranya kita kena menurut apa yang Allah cakap. Okey. Yang kedua, tafhimu amaran nikah, iaitu membesar-besarkan masalah perkahwinan. Wa i'ta'uhu al-ahmiyah asy-syar'iyyah allati tanasibuhu. Okey, iaitu memberikan kepentingan hukum yang sesuai dengannya. Okey, yang ketiga, mazidah minal haidatu litakid min bara'ati ar-rahmi. Okey, yang ni macam tadi, iaitu lebih kiranya kita kena lebih berhati-hati untuk memastikan kekosongan rahim dan benih kita. Benih orang yang dalam jalani iddah itulah. Okey. Sampai dekat sini saja pencerahan saya untuk maksud, dalil dan hikmat. Okey, saya akan pass kepada kawan saya pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarifah Nadia binti Zahuri, nombor matrik I183033391. Saya akan membentangkan tentang anwa' iddah, iaitu bahagian iddah. Okey, tanqasimu al-iddah allati tulzimu biha mar'ah ila qismaini. Bahagian iddah ada dua, iaitu iddah sebab kematian, iaitu iddah wafat, dan iddah firaq, iddah kerana bercerai atau berpisah.
Yang pertama, iddah wafat. Fahiya allati tajibu ala man mati anha zawjiha. Iddah wafat ni iddah kematian. Jadi kewajipan bagi wanita yang kematian suaminya. Alif, fa'in kanat hamilan minhu asna'il wafat fa'iddatuha tantahi biudi'a hamil tolat muddah au qasirat. Sekiranya isteri ni hamil ketika suaminya meninggal, jadi iddah isteri adalah sehingga dia melahirkan anak. Sama ada tempoh kandungan dia tu cukup 9 bulan ataupun tak, dia tetap sehingga hamil. Maksudnya sampai saja waktu dia melahirkan anak, sama ada hidup ataupun mati ataupun gugur seketul daging, dia dikira kandungan yang sebenar dah, walaupun dia seketul daging. Wa in kanat al-mir'ah ghairu hamil aw kanat hamilan bihamil la yumkin an yakunu min zawjiha ma tufi anha ka'anna yakunu zawjiha ghairu baligh aw subutu riyabah anha munzu aksar min 4 sanawat. Fa'iddatuha tantahi binihayah 4 ashhurin wa 10 ayyam. Sawa'un dahola biha zawj aw lam yadhul. Apabila isteri dia tidak hamil ataupun dia hamil, itu bukan dari suaminya yang sudah meninggal. Saya rasa kat sini macam pak sanggup kot lah. Seterusnya suami dia belum balik ataupun telah terbukti bahawa pasangan ni tak pernah tinggal bersama lebih 4 tahun. Jadi iddah dia 4 bulan 10 hari. Sama ada mereka ni pernah bersama ataupun tak pernah bersama. Dalil dia, wa ulatu ahmali ajalahunna minkum wa ulatu ahmali ajalahunna an yada'na hamaluhunna. Maksudnya, dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandung. Surah At-Talaq ayat 4. Tu. Dan surah Wallazina yutawaffuna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 fa iza balagna wa ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Baqarah ayat 234 yang maksud, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah mereka isteri-isteri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tiada dosa bagimu tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang betul, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 234. Seterusnya, fal ayat saniyah min ayatin amah tashmal al-mir'ah hamil wa ghairiha. Amma ula minhuma faqad ahrajat min zalikal umum nisa'i hawamil. Wa ja'alat lahunna hikman khasan bihinna. Fakazahaza huwa dalil tafriq baina iddah mir'ah allati tufi anha zawjiha wa hiya hamil minhu wa baina iddah al-mir'ah allati tufi anha zawjiha wa hiya ghairu hamil. Maksudnya, ayat kedua dari kedua ayat ni umumnya merangkumi wanita hamil dan lain-lain. Pada ayat pertama, ayat ni mengecualikan wanita yang mengandung dari peraturan umum dan menjadikannya peraturan khas yang bagi mereka ni. Jadi, ini adalah bukti untuk membezakan antara masa iddah yang kematian suami ketika mengandung dan tempoh iddah wanita yang kematian suami tetapi tidak hamil.
Seterusnya, iddah firaq, iaitu faya alati tajibu alal mir'a alati fariqat zawjiha bifasah aw talaq ba'da huti'iha, iaitu iddah perceraian, kewajipan bagi wanita yang berpisah disebabkan penceraian atau fasah selepas mereka ni bersama ataupun bersetubuh. Yang pertama, fa'in kanat hamilan fa'iddatuha tantahi yudi'a hamil. Ni sama macam tadi, sekiranya dia hamil maka iddahnya sehingga dia melahirkan. Dalil dia sama macam tadi. Untuk ba, wa in kana hamil wa hiya min zawatil haid fa iddatuha bimururi salasah athari min ba'da firaq. Dalil dia, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir. Maksudnya, dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri menunggu 3 kali quru, iaitu haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 228. Maksudnya, jika isteri tak hamil dan dia dalam tempoh haid, jadi iddah dia adalah 3 kali suci bermula selepas mereka ni berpisah ataupun bercerai. Yang ketiga, jim, wa in kanat la tara haidan bi anna kanat saghirah aw asiyah aw mutajawizah sunu mahid fa iddatuha tantahi bi mururi salasah ashhuri ala firaqaha. Maksudnya, jika dia tidak melihat haid, iaitu kanak-kanak yang belum baligh ataupun menopause, iaitu setelah melewati usia, maksudnya haidnya dah berhenti. Jadi iddah dia adalah 3 bulan selepas dia berpisah. Dalilnya, wallai ya'sina minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahidna. Maksudnya, dan perempuan-perempuan di kalangan kamu yang putus asa daripada kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah kamu, maka iddahnya ialah 3 bulan, dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak haid. Surah At-Talaq ayat 4. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hafizatul Adha binti Maizin. Nombor metrik I17302486. Okey, pada petang ni saya akan menerangkan berkaitan ahkamul iddah wa ma tafriduhu min at-tazamat. Maksudnya hak-hak isteri semasa iddah ataupun tanggungjawab suami semasa isteri dalam tempoh iddah. Okey, kita tengok yang pertama, awalu iddah talak. Iddah talak ni adalah iddah seorang yang diceraikan, seorang isteri yang diceraikan. Okey, kita dalam iddah talak ni dia terbahagi kepada 2, mu'tadah minat talak rujai dan mu'tadah bil faraq ba'in. Okey, pertama sekali kita tengok dulu iddah talak rujai. Dalam buku kita boleh tengok dalam muka surat 161. Yang pertama, wujub al-maskan laha ala az-zawj wal afdalu yakunu maskan talaquha. Maksudnya dekat sini, suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isteri
dan lebih baik tempat tinggal untuk isteri tu tempat tinggal bersama sebelum bercerai. Bukan isteri. Jadi dalam hal ini bukan isteri yang menyediakan tempat tinggal untuk suami. Okey, yang kedua ba wujub nafkah itu saya tulis lahalla tu salah tu, itu laha bisair asnafuha minal maunah wa qaswah wa ghairi zalik. Maksudnya, suami wajib bagi nafkah pada isteri berterusan dalam tempoh iddah seperti bekalan, pakaian dan yang lain-lain. Walaupun mengandung atau tidak. Okey, ini adalah dalam talak raj'i. Suami wajib bagi nafkah pada isteri secara berterusan dalam tempoh iddah seperti bekalan, pakaian dan yang lain-lain lah. Walaupun dia mengandung ataupun dia tak mengandung. Okey, yang jim. Yajibu 'alayha malazimah maskanuha wa la tufariqah illa lidarurah. Si isteri mesti tinggal dekat rumah ataupun tinggal dekat tempatnya supaya tidak terpisah kecuali darurat. Maksudnya dia kena duduk dekat rumah. Dia boleh keluar kecuali ada darurat ataupun dia ada hajat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah mereka para isteri yang menjalani iddah di tempat tinggal kamu menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Okey, dan firman Allah juga dalam surah At-Talaq ayat 1, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Okey, kita tengok dal. Yahramu 'alaiha at-tadrudu lil qutbah ar-rijal. Dekat sini, haram bagi isteri ataupun perempuan yang dalam tempoh iddah tu, dia terima pinangan dari lelaki lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika para suami menghendaki islah. Jadi, bila perempuan tu dalam tempoh iddah, dia haram untuk dia terima pinangan ataupun dia nak bertunang dengan orang lain. Dia boleh nak terima pinangan dia tu, orang lain tu, tapi dalam tempoh yang dia dah habis iddah. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua. Bifariqu ba'in. Perceraian ataupun perpisahan yang tak boleh rujuk balik. Contohnya dekat sini macam talak 3. Dia bercerai dan dia tak boleh nak rujuk balik. Okey, dia ada dalam beberapa keadaan, ada 2 keadaan. Yang pertama, keadaan fa'in kanat hamilan, iaitu dia mengandung. Kita tengok alif wujub al-maskan laha ala az-zawj. Dekat sini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 1. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 1. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwakallah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan perbuatan keji yang jelas. Jadi ayat ini dia merupakan umum untuk talak raj'i dan juga talak ba'in. Okey, kita tengok yang kedua, nafkah bi anwa'iha al-mukhtalifah. Maksudnya orang yang diceraikan talak ba'in dalam keadaan mengandung ni, dia boleh dapat nafkah. Dia boleh dapat nafkah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 6. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 6.
Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Okey, itu adalah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6. Okey, untuk yang ke jim, melazimah bait allazi ta'adadu fihi. Maksudnya yang perempuan yang ditalakkan ba'in yang sedang mengandung tu, dia kena duduk dalam rumah sahaja dalam tempoh iddah tu. Dia tak boleh keluar kecuali dia ada hajat. Contohnya macam nak keluar beli makanan ke, atau nak beli barang-barang keperluan dia yang dia perlu keluar. Maksudnya dia nak keluar tu, dia mesti kena ada tujuan yang betul nak keluar tu. Jadi Allah melarang keluar rumah tanpa tujuan ataupun hajat. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Talaq, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar. Maksudnya kalau siapa yang dalam tempoh iddah tu dia nak keluar tak ada hajat, Allah melarang dia untuk keluar. Tapi ada dalil harus keluar bila ada hajat. Hadis riwayat Muslim dalam bab talak, harus keluar orang dalam tempoh iddah dengan ada hajatnya. Okey, untuk yang terakhir sekali, keadaan yang kedua, fa in kanat hailan, maksudnya dia tidak mengandung. Okey, untuk orang yang tidak boleh mengandung ni, tartib kullu ma zaqara fi wa in kanat hailan, orang yang tidak mengandung, seperti contoh dia, tertib ala ma zaqara fi al-fuqara al-fikra as-sabiqah illa an-nafkah bi anwa'iha al-mukhtalifah min al-ma'unah wa malbis wa ghaira zalik. Okey, boleh tengok dalam muka surat 163. Orang yang dia diceraikan talak ba'in dan dia tidak mengandung, dia boleh dapat semua apa yang disebutkan tadi kecuali nafkah. Maksudnya orang yang diceraikan talak ba'in ni, dia tak mengandung, dia tak boleh dapat nafkah dan dia juga tak boleh dapat hak pewarisan. Yang dia boleh dapat apa? Wa innama yajibulaha almaskan wa tajibulaha malazimah. Maksudnya dia hanya boleh dapatkan tempat tinggal dan diwajibkan kepada suami itu ataupun suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maizatul Ashikin binti Adina I181027113. Okey. Saya akan meneruskan perbincangan mengenai mutalaqah yang kedua, iaitu iddah wafat. Iddah wafat ni bermaksud suami mati. Okey, dalam iddah suami mati ni ada dua. Yang pertama, al-ahdad ala zawaj, iaitu berkabung. Bi'anna tamna'u an mazahir al-ziyana wat-tayyib fala talbisul thiyaba zatal alwan zahiyah wala taktahu wala tasta'malu syai'an min asba' wala tadzain bi syai'in manhal. Maksudnya isteri yang kematian suami ada beberapa syarat dia dalam berkabung. Yang pertama, dia tidak boleh berhias ataupun berwangi-wangian, tidak boleh memakai warna pakaian yang terang-terangan, tak boleh pakai emas dan perak, dan kalau dia buat perkara-perkara larangan tu, dia jatuh hukum dosa. Dalam seperti mana yang disebutkan dalam dalil Nabi SAW, la yahlu li amra tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhiddu ala mayit fawqa salatal.
ila ala zawaj 4 ashhar wa 10. Yang kedua ba, iaitu yajibu alaiha milazama baitaha alladhi ta'tadu fihi fala takhruj ila lihajat. Maksudnya wajib atas isteri duduk rumah kecuali ada hajat yang penting lah untuk keluar rumah. Okay. So kesimpulannya, isteri sama ada dia bercerai mati ataupun bercerai hidup, dia wajib duduk rumah seperti mana yang disebutkan pada awal tadi, al-ahdad ala zawaj. Tidak boleh tidak sama juga, tidak boleh berhias dan minyak wangi, jangan pakai warna terangan, tak boleh pakai emas dan perak. Wallahu a'lam.